Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa bihi nasta'in. Terima kasih saudara Pakcik Majlis, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang kita kasihi. Satu tumpukan untuk Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Yang berbahagia Datuk Dr. Zulkifli bin Mohamed, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Malaysia. Yang berhormat Yang berhormat Tuan Adam Adli bin Abdul Halim, Timbalan Menteri Belia dan Sukan. Yang berbahagia Datuk KSP, yang berbahagia Datuk VC UiTM, Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian, yang berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri, tentunya tuan-tuan, datuk-datuk, pegawai daerah yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Pertamanya alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan dengan keizinan dan inayahnya dapat kita semua berkumpul pada petang yang sungguh murni pada petang ini bagi majlis perasmian penutupan Konvensyen Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat yang akan disempurnakan sebentar lagi oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri. Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan para hadirin yang saya hormati sekalian. Pertamanya saya bagi pihak Urustia dan semua hadirin yang dapat hadir pada petang ini ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih setingginya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas kesudian Yang Amat Berhormat untuk bersama-sama kita pada petang ini. Dan untuk makluman Yang Amat Berhormat Datuk Seri, program seumpama ini merupakan himpunan yang julung kalinya diadakan, yang melibatkan semua pegawai sama ada di peringkat negeri, peringkat persekutuan, pegawai pembangunan negeri di bawah SUJPM serta pegawai-pegawai daerah di seluruh negara. Dan kesempatan ini saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada SUJPM yang mana saya difahamkan telah diberikan mandat untuk mengadakan konvensyen ini lebih kurang 2 minggu saja Yang Berhormat Datuk Seri, dan ini menunjukkan bahawa komitmen para penjawat awam terhadap pelaksanaan agenda nasional sentiasa menjadi keutamaan tinggi dalam kita memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Tak lupa terima kasih juga kepada tuan rumah kita UiTM selaku rakan strategik yang menyediakan kemudahan dan kepakaran dalam penganjuran konvensyen ini. Ini adalah selaras dengan arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri agar kita dapat memanfaatkan fasiliti dan kemudahan kerajaan sedia ada, dan ini sekaligus dapat mengelakkan perbelanjaan yang tinggi khususnya jika kita buat program-program seumpama ini di hotel-hotel dan sebagainya yang mungkin kosnya lebih mahal dan lebih tinggi. Dan tidak lupa juga terima kasih kita kepada semua para peserta yang terdiri pada semua pegawai di peringkat kementerian sama ada KSU, Timbalan KSU dan juga pegawai kanan, dan tak lupa kerajaan negeri, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga pegawai-pegawai daerah seluruh negara di atas komitmen padu bagi menjayakan konvensyen ini. Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan hadirin sekalian, saya ingin memulakan ucapan rumusan saya pada petang ini dengan mengungkapkan kembali apa yang sering disebut dan dilaungkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri. Kata Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri, apa guna kita membina gedung-gedung yang tinggi jika rakyat di bawah masih lagi diabaikan dan tidak dipeduli. Pernyataan ini menggambarkan hasrat dan kesungguhan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memastikan isu-isu sosial seperti kemiskinan, kesusahan rakyat dan lain-lain dapat diatasi dengan segera. Pada pandangan saya, usaha kita untuk memastikan, untuk mempercepatkan pelaksanaan projek pembangunan bukan sahaja di peringkat persekutuan, negeri, malah di peringkat-peringkat daerah memerlukan satu budaya musyawarah dengan sinergi, persefahaman dan berkongsi satu matlamat yang sama oleh semua pihak. Saya juga ingin memetik ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semasa majlis perjumpaan dengan warga JPM pada 12 Jun yang lalu. Antara intipati ucapan yang disampaikan adalah mengenai kepentingan budaya musyawarah
bagi penjawat awam dalam menyampaikan pandangan tatkala merangka hala tuju negara. Maka bertepatanlah dengan semangat musyawarah tersebut, konvensyen yang kita adakan pada hari ini, 2 hari sebenarnya, merupakan platform terbaik bagi mengangkat pencambahan idea dan perkongsian pemikiran serta kepakaran oleh para peserta. Kepelbagaian sesi wacana yang diadakan bertujuan untuk memperincikan setiap topik yang menjurus kepada tema konvensyen ini, iaitu pembangunan madani rakyat disantuni. Yang Amat Datuk Seri dan para hadirin sekalian, iltizam kerajaan pada masa kini adalah untuk menoktahkan kemiskinan tegar. Menurut statistik, kira-kira 130,000 orang tanpa mengira latar belakang kaum dan agama telah dikenal pasti dan akan segera dibantu untuk keluar daripada belenggu kemiskinan tegar ini. Sebagai contoh, pelaksanaan Inisiatif Pendapatan Rakyat atau IPR sedikit sebanyak telah berupaya untuk mengurangkan beban ekonomi rakyat di samping membantu menjana pendapatan mereka. Jadi antara pendekatan strategi yang lain bagi mencapai hasrat ini ialah pengupayaan fokus grup negeri dan juga fokus grup daerah. Kedua-dua kaedah ini merupakan satu saluran penting bagi meneliti dan mengesahkan golongan miskin dan miskin tegar supaya mereka beroleh manfaat bantuan program-program pembinaan atau pembasmian kemiskinan oleh kerajaan. Yang Berhormat Datuk Seri dan para sekalian, sesungguhnya pelaksanaan konvensyen ini juga bertujuan untuk membulatkan tekad, komitmen dan iltizam pelbagai peringkat jentera kerajaan. Hal ini bertujuan untuk merealisasikan agenda Malaysia Madani melalui pengukuhan sinergi untuk memacu pembangunan negara. Pendekatan ini telah dikupas masa sesi bicara madani dan perkongsian amalan terbaik seperti memudah cara pelaksanaan projek pembangunan, penyelesaian isu-isu pelaksanaan projek serta pembudayaan inovasi telah membuka mata dan fikiran para peserta terhadap kepentingan kerjasama dalam sosial pembangunan negara. Saya ingin menegaskan sebagaimana yang sering disebutkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, segala projek yang sudah diputuskan dan diumumkan perlu disegerakan dan dipercepatkan pelaksananya. Namun begitu, tata kelola dan peraturan harus dipatuhi tanpa kompromi. Saya teringat kata-kata Yang Berhormat Perdana Menteri semasa pembentangan Belanjawan Madani 2023 yang lalu. Kalau disebabkan projek lambat siap kerana mematuhi prosedur, apa guna jadi kerajaan kalau tidak memudah cara? Maka penekanan hasrat beliau di sini ialah projek mesti dilaksanakan dengan segera dan pantas, namun tata kelola, integriti dan tabik urus mesti mengikut peraturan. Dan peraturan ini pula mesti sentiasa disemak dan ditambah baik serta dipermudahkan supaya tidak berlaku pertindahan fungsi, mengurangkan beban peraturan dan juga peraturan lapuk yang tidak lagi wajar perlu dikaji. Alhamdulillah Yang Berhormat Datuk Seri, sehingga 12 Jun yang lalu, prasasti Rolling Plan 3 memperlihatkan sebanyak 1,464 projek telah berjaya disiapkan. Pencapaian ini merangkumi 17 projek di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, 72 projek di bawah Kementerian Pendidikan dan 9 projek di bawah Kementerian KDN yang berjaya dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun 2023. Jadi bertepatan dengan arahan nombor 1 2023 melalui Majlis Tindakan Pembangunan Negara dan juga Jabatan Kuasa Kerja Tindakan Pembangunan Negara, aspirasi bagi melonjakkan prestasi pelaksanaan projek pembangunan telah berjaya diterjemahkan. Pertamanya, melalui penurunan kuasa berhubung notis perubahan kepada pegawai bagi kategori perubahan agensi dan agihan siling. Yang keduanya, seterusnya selaras dengan Malaysia Agreement 63 ataupun MA 63, pindahan telah dibuat kepada Arahan Pembendaharaan 182, iaitu pengujudan garis panduan pelaksanaan perolehan kerja projek pembangunan persekutuan dan Jabatan Teknik Negeri Sabah dan Sarawak telah dengan had nilai projek sehingga 50 juta telah dilaksanakan oleh Jabatan Teknik Sabah dan Sarawak. Seterusnya, projek pembangunan sekolah daif di bawah inisiatif Bitara Madani yang dipacu oleh pasukan petugas khas
reformasi sektor awam atau STAR. Antara pencapaian signifikan inisiatif ini ialah pembinaan 4 buah bilik darjah baru, 2 buah tandas serta pembaikan bumbung di Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bangi. Perubahan dasar, perubahan besar atau major reform yang boleh kita lihat dengan pelaksanaan projek ini ialah proses perolehan dapat disingkatkan daripada 3 bulan kepada hanya 22 hari sahaja. Dan juga di samping itu, pelaksanaan projek STAR oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia atau MPC dilihat berupaya mengurangkan kos pematuhan peraturan sebanyak 50%. Projek ini dilaksanakan secara rintis di 5 kementerian, iaitu Kementerian Kesihatan, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Hal Pengguna dan juga Kementerian Pertanian dan Inisiatif Makanan. Ya. Jadi inisiatif ini telah membantu agensi berkaitan untuk mengurangkan tempoh menunggu pemohon terhadap urusan semakan dan penambahbaikan permohonan lesen. Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan para hadirin sekalian, di sebalik semua kejayaan pelaksanaan projek-projek pembangunan tersebut, pelaksanaan projek-projek touch point atau projek kecil yang berpaksikan rakyat perlu disegerakan. Jadi berdasarkan pemantauan oleh pihak ICU, prestasi keseluruhan perbelanjaan bangunan masih lagi rendah dan perlu kita pertingkatkan secepat mungkin. Dalam hal ini, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menggagaskan idea untuk memperkasakan Pejabat Daerah dan Tanah atau PDT, pihak berkuasa tempatan PBT dan juga agensi-agensi di peringkat daerah dengan menyerahkan atau menurun kuasa peranan pelaksanaan projek kepada mereka. Ini kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri percaya pegawai daerah mereka lebih memahami selok-belok kelemahan dan juga kekuatan sesebuah projek. Oleh kerana itu, mereka boleh melaksanakan pemantauan dengan lebih kerap. Projek itu berada di bawah jajahan atau daerah mereka. Mereka boleh menyelesaikan dengan segera masalah yang sentiasa berbangkit, terutamanya berkenaan kelewatan pelaksanaan projek seperti isu-isu tanah, isu kebenaran merancang dan juga lain-lain. Ini sekaligus kita harap dapat mengurangkan kerenah birokrasi yang menjadi penghalang selama ini. Cuma Yang Amat Berhormat Datuk Seri, antara cabaran, ini hasil daripada brainstorming yang diadakan pada pagi tadi, antara isu dan cabaran utama yang dikenal pasti dalam konvensyen ini ialah isu kapasiti dan keupayaan sumber manusia pejabat daerah dan tanah dalam melaksanakan projek-projek yang dekat di hati rakyat. Ini kerana projek-projek seperti ini sentiasa menjadi perhatian dan mendapat perhatian lensa media. Sebagai contoh, had ceiling perolehan di pejabat daerah dan tanah di mana telah diputuskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri semalam telah dinaikkan daripada 200,000 kepada 300,000, 200,000 kepada 500,000. Kita faham apabila diumumkan perkara ini, antara perkara yang sering berbangkit ialah berkaitan dengan ketidakseimbangan sumber manusia dan juga beban kerja. Kerana pada masa ini, kalau dilihat di pejabat daerah, hanya ada seorang saja pembantu jurutera. Itu pun di grade J29. Namun kalau kita tengok outfit di pejabat di PBT dan juga Majlis Daerah Perbandaran, itu mungkin lebih baik dan lebih berkeupayaan. Kalau jurutera daerah itu ada yang di peringkat J28, J48. Jadi apa yang paling mustahak ialah perlu ada kerjasama strategik di antara kerajaan, kementerian dan juga jabatan untuk melihat keperluan macam mana kemungkinan untuk kita melaksanakan sebagai contoh secara redeployment atau berkaedah lain yang bersesuaian. Untuk makluman Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri, tadi saya telah berbincang dengan Datuk KPPA. Dia kata arahan ini akan dilaksanakan dengan segeralah. Maknanya kalau keperluan tambahan sumber manusia di pejabat-pejabat daerah, nanti KPPA akan melihatlah untuk menambah segera. Kerana kita perlukan kekitangan yang lebih untuk memastikan apa yang kita rancang ini dapat kita laksanakan sebaik mungkin. Satu lagi Yang Amat Berhormat Datuk Seri, dalam pengurusan projek, antara isu utama ialah pemantauan sesuatu projek. Pada masa kini, pemantauan projek persekutuan dilaksanakan oleh ICU. Namun kalau di peringkat pejabat daerah, sebenarnya ianya adalah di bawah tanggungjawab negeri. Dalam hal ini, sekiranya
pemerkasaan PBT, PDT dan agensi tidak dilaksanakan, ia memerlukan satu carta alih pemantauan yang lebih sistematik, di mana pemantauan oleh ICU dan SDO terhadap projek persekutuan yang telah diberikan kuasa kepada PBT dan PDT hendaklah dipastikan keberkesanannya. Jadi kita lihat kadang-kadang walaupun dah ada arahan untuk setiap pejabat daerah, DO di peringkat daerah untuk memantau projek, tetapi hasil dari pelaporan yang kita terima setengahnya tidak dilaksanakan seperti mana yang dijadualkan. Jadi kadang-kadang setengah itu tidak ada pun mesyuarat pemantauan diadakan. Jadi kita telah putuskan bahawa pelaporan hendaklah dibuat berkala. Kalau ikut saya nak setiap minggu lah. Tapi kita faham kekangan kita akan adakan tiap 2 minggu sekali untuk memastikan tindakan pelaksanaan daerah dihidupkan bagi tujuan pemantauan ini. Kerana ada maklumat yang kita dapat setengah-setengah daerah itu tidak mengadakan pemantauan seperti mana yang diputuskan dalam Jawatankuasa Tindakan Daerah. Perkara ketiga yang kita putuskan Yang Berhormat Tok Seri, seperti mana yang telah dinyatakan tadi, apabila kita memutuskan atau kerajaan memutuskan had ceiling untuk projek-projek dinaikkan thresholdnya daripada 200,000 pada 500,000, maka akan berlaku isu-isu seperti penyaluran kewangan yang melibatkan tata cara perolehan dan sebagainya. Maka persoalan yang perlu kita rungkaikan ialah kuasa kelulusan dalam apa jua kaedah perolehan seperti tender atau sebuah harga hendaklah diputuskan sebaik mungkin. Maksudnya bagaimana tata cara penurunan kewangan itu hendak dibuat. Yang ini kita ada KSP di sini. Saya rasa pihak Ketua Setiausaha Pemedaran akan meneliti perkara ini. Bagaimana kita nak menurunkan kuasa supaya isu-isu yang melambatkan proses pelaksanaan projek dapat kita laksanakan sebaik mungkin. Dan satu lagi yang perlu kita lihat, mungkin ada memorandum persefahaman yang jelas di antara yang perlu ada di antara kerajaan negeri dan juga persekutuan bagi memperhalusi perkara ini, khususnya dalam hal-hal yang sensitif yang melibatkan bidang kuasa kedua-dua pihak. Juga kita risau Yang Berhormat Tok Seri, kalau pemilihan kontraktor juga akan jadi isu. Kita takut nanti dibolot atau dimonopoli oleh hanya 1-2 kelompok kontraktor sahaja, sedangkan hasrat Yang Berhormat Perdana Menteri untuk melihat lebih banyak peluang diberikan pada kontraktor kecil yang mengharapkan peluang diberi kepada mereka untuk kita stimulit semula kita punya ekonomi. Jadi kalau saya boleh sebutkan Yang Berhormat Tok Seri, hasil pada resolusi mendukung agenda Malaysia Madani sebagai teras dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat ini di peringkat persekutuan, negeri dan daerah, konvensyen negeri ini mencapai kesepakatan seperti berikut. Yang pertamanya, seperti mana telah saya jelaskan tadi, pemerkasaan pejabat daerah, pihak berkuasa tempatan dan juga agensi-agensi di peringkat daerah. Kerana hasil dari perbincangan tadi, kita telah putuskan kemungkinan juga contoh macam Kementerian Pendidikan. Mereka ada Jabatan Pendidikan Negeri, ada juga Jabatan Pendidikan Daerah yang mungkin boleh kita laksanakan secara bersama. Mana tak boleh kita serah semua kepada pejabat daerah ataupun pihak PBT. Dalam hal ini saya memohon kebenaran Yang Berhormat Tok Seri untuk ICU terus memantau dan memutuskan mana projek-projek yang perlu dibuat oleh pihak agensi-agensi kementerian, mana yang boleh dilaksanakan oleh pejabat daerah dan mana yang boleh dilaksanakan oleh pihak BBT untuk memastikan hasrat kita untuk mempercepatkan perjalanan projek dapat kita laksanakan sebaik mungkin. Yang keduanya, yang seperti saya sebut tadi, pemerkasaan ICU JPM, kita beri kuasalah pada ICU JPM untuk memantau Yang Berhormat Tok Seri. Kerana selama ini ICU kata dia diberi kuasa tapi macam tak ada gigi. Boleh pantau, hanya boleh nasihat. Kadang-kadang setengah projek itu tak boleh dibuat keputusan. Dah 7 kali bagi AOT pun. Kadang-kadang kita memerlukan sama ada keputusan di peringkat kementerian ataupun jabatan teknikal untuk terminate setengah-setengah kontraktor. Kali ini dengan kebenaran Yang Berhormat Perdana Menteri, kita boleh berikan kuasa kerana ICU ni dia merangkumi semua agensi. Dia central agency across ministry dan across agensi Yang Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri. Yang seterusnya adalah meneroka strategi serta mekanisme baru yang komprehensif bagi menoktahkan kemiskinan tegar yang bukan hanya bersandarkan pada pengukuran pendapatan sahaja. Yang keempat ialah memperkukuhkan daya cipta serta adaptasi teknologi baru dalam pelaksanaan program dan projek pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Yang kelimanya memperkukuhkan kerjasama strategik persekutuan dan negeri dalam perancangan projek, program pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Yang Berhormat Datuk Seri dan para hadirin sekalian, akhir sekali, marilah kita sama-sama menggalas tanggungjawab bagi melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan rakyat dengan bergerak seiring berlandaskan kemampanan, kesejahteraan, daya cipta
nilai hormat, keyakinan dan ihsan dalam kurungan madani. Dan akhirnya, marilah kita sama berdoa, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga segala yang kita rancang ini mendapat keberkatan dan keredaan yang jua. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.